niat kita dan juga pun apa tujuan kita sampai ke sini. Dijadikan kita dalam suatu keadaan yang sama oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu mendapatkan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala walau bagaimanapun dan juga apa pun tujuan kita sampai kemari. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan asbab majlis ini juga dengan keberkatan waktu ini, tidak kurang juga dengan fadilat tempat yang mulia ini, mudahan segala permohonan, permintaan dan hajat kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunaikan segala hajat dan kemahuan serta keperluan kami ya Allah. Jadikanlah setiap apa yang kami hajatkan dipenuhi dan juga disempurnakan oleh-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami kejayaan di atas muka bumi ini untuk kami melihat akan hasilnya dan juga akan ganjarannya di hari kiamat nanti ya Allah. Jadikan setiap daripada pergerakan, setiap daripada pegun, setiap daripada apa yang kami pilih dan setiap daripada apa yang kami amalkan adalah suatu hasanat dan juga ibadah kepadamu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, hidupkanlah kami sentiasa di sepanjang kehidupan kami dalam keadaan keberkatan, kerahmatan, pengampunan daripadamu. Berikanlah kami kasih sayang dan juga pertolongan daripadamu ya Allah. Hidupkan kami dalam keadaan kebaikan, kegembiraan, ketenangan, kebahagiaan ya Allah, sehinggalah kami menemukan ajal di penghujung kehidupan kami. Wafatkanlah kami, matikanlah kami dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Ya Allah, ya Tuhan kami, matikanlah kami semua di dalam keadaan husnul khatimah dan jauhilah kami ya Allah daripada kematian su'ul khatimah. Amin ya rabbal alamin ya arhamar rahimin. Hadirin yang dirahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanyakan tentang rukun-rukun di dalam agama Allah Subhanahu wa taala yang terkandung di dalam hadis Jibril, disebutkan juga sebagai Ummu Sunnah. Apabila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanyakan, akhbirni 'anis sa'ah, beritahu aku tentang bilakah berlaku hari kiamat wahai Muhammad. Lalu Nabi Muhammad mengatakan, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il, tidaklah pertanyaan tersebut diketahui jawapannya daripada yang bertanya. Yakni bahasa sederhana dan mudah untuk kita faham adalah, aku tidak tahu wahai lelaki. Lalu lelaki tersebut yang dia adalah Jibril yang sebenarnya bertanya lagi, akhbirni an amaratiha, beritahu aku tentang apakah dia amaran-amaran. Bahasa Inggerisnya warning, bahasa Melayunya apakah dia punya petanda-petandanya. Kerana setiap daripada perkara yang akan berlaku daripada fitnah di akhir zaman diletakkan petanda oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab dan juga di dalam as-sunnahnya. Apabila ditanya sahaja sedemikian, maka Rasulullah menjawab dengan dua perumpamaan. Guru kami mengatakan, dua perkara itu bukannya petanda hari kiamat, tapi perkara yang merujuk kepada berlakunya petanda-petanda hari kiamat yang sangat banyak. Pertamanya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antalidal amatu rabbataha,
bahawasanya wanita hamba sahaya akan melahirkan anak yang menjadi tuannya. Wa antaral hufatal uratal alata ri'a asyah yatatawaluna fil bunyan. Dan bahawasanya kamu melihat orang yang berkaki ayam bertelanjang, tidak memiliki keuangan, mengembala kambing, berlumba-lumba dalam pembangunan. Dua perkataan ini, tidak satu pun daripadanya Rasulullah menyebutkan tentang Dajjal, Dukhan, Dabbah berkenaan dengan petanda-petanda hari kiamat seperti mana yang disebutkan di dalam hadis-hadis yang selainnya. Sedangkan hadis ini dia namakan Ummus Sunnah, maksudnya lubuk segala ilmu asasnya daripada hadis ini. Kalau kita tengok semua ilmu agama, asasnya daripada hadis itu. Hadis yang sampai daripada Sayyidina Umar, dan hadis ini kebanyakannya adalah muttafaqun alaih daripada setiap riwayat. Muttafaqun alaih, kalau kita ini baca kitab hadis, maksudnya dia adalah diriwayatkan daripada Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam riwayat dan juga dalam matan yang serupa. Sedangkan Imam Bukhari, Imam Muslim tak bertemu di antara keduanya, tetapi periwayatannya selalunya akan muttafaq, maksudnya akan sentiasa bersamaan antara satu sama yang lain. Maka di dalam hadis tersebut, kalau disebutkan tentang Islam, Rasulullah sebut tentang rukun Islam semua. Tidak ada pun berqiyas dan tidak ada satu pun daripada perumpamaan yang diletakkan oleh Rasulullah. Jelas. Kata Rasulullah, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadana wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Ini adalah perkataannya. Nak diterjemahkan mudah saja, rukun Islam yang 5. Bila ditanyakan tentang iman, tentang ilmu di dalam aqidah, Rasulullah jawab dengan 6 perkara, tanpa ada qiyas dan tanpa ada perumpamaan. Tidak ada rumus daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk merujuk kepada perkara-perkara yang dikatakan dalam aqidah. Terus saja Rasulullah mengatakan bahawasanya antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhirih wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi minallah. Maksudnya apa? Senang, rukun iman yang 6. Kalau kita tengok rukun iman, sangat ajaib. Rasulullah mengatakan antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhirih, dengan perkataan kamu beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya dan juga hari akhiratnya. Semuanya dengan dalam perkataan iman yang satu. Maksudnya iman pada Allah ini semuanya dalam perkataan iman yang pertama. Tiba-tiba yang ke-6 Rasulullah mengatakan wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi minallah, dan kamu juga beriman. Ibarat Rasulullah pecahkan 2. Kamu beriman pada Allah, malaikat, rasul, kitab-kitab dan juga hari akhirat. Dan kamu juga beriman kepada qada dan qadarnya, baik dan buruk daripada Allah. Macam bahagi 2. Rupa-rupanya rukun iman memang ada 2 bahagian yang besar kalau kita lihat. Yang pertama bahagian teori, tahu dan juga yakin. Yang kedua bahagian praktikal. Tahu saja, yakin saja, apa buktinya? Praktikal. Jadi iman pada Allah, iman pada malaikat, iman pada rasul, iman pada kitab dan iman pada hari akhirat, itu teori saja yang kita boleh perlihatkan. Teori saja. Apakah hakikatnya? Beriman kepada qada dan qadar. Betul ke kamu itu
beriman pada Allah. Kalau kamu jatuh miskin, apa kamu buat? Kalau anak kamu meninggal, apa kamu buat? Berimantah kamu kepada Allah dan semua ni? Dia punya praktikalnya dekat iman pada qada dan qadar. Kalau iman kita ini pada qada dan qadar, dapat kita ini terima, dapat kita ini pasrah, dapat kita ini redha, itu tanda kita dah beriman pada yang 5 teori tu. Kalaulah qada dan qadar pun tak lepas lagi, masih lagi nak bunuh diri, masih lagi tidak terima hakikat, maka yang 5 tu diragukan. Betul ke kamu ini beriman pada Allah, pada Rasul, pada kitab, hari kiamat dan sebagainya? Tengok orang kaya dengki, tengok orang miskin hina. Betul ke kamu itu? Ini unsur-unsur kita ini rasa qada dan qadar tu macam perkara yang kita ini tidak imani. Bila kita jadi kaya saja, pandang orang hina. Ibarat, oh, aku punya takdir bagus. Tak beriman pada takdir lah tu. Maka subhanallah, macam ada, bukan macam ada, terbahagi pada 2 bahagian. Semua orang boleh kata saya beriman pada malaikat. Semua orang boleh cakap, betul tak? Semua orang boleh cakap. Yang tak ngaji pun boleh cakap. Semua orang mengatakan kita beriman dengan hari akhirat. Semua boleh cakap. Tiba-tiba subhanallah masuk dalam peperiksaan, contoh, ataupun berlaku pertandingan, ataupun berlaku suatu pilihan, tak kena pada kita, tak memihak pada kita, buat pertandingan kita kalah, tak dapat terima hakikat. Itu maksudnya kamu tak beriman sangatlah tu. Subhanallah. Itu dalam bab iman. Rasulullah jawab terus subhanallah dengan rukun iman yang 6 tanpa selindung, tanpa ada menggunakan bahasa qiyas-qiyas. Yang ketiganya, Rasulullah ditanya oleh malaikat Jibril, berupa seorang lelaki, bertanya pada Rasulullah, akhbirni 'anil ihsan. Dekat sini barulah ada sedikit qiyas, tetapi tetap jelas, di mana Rasulullah menyebutkan anta'budallaha ka'annaka tarahu. Kamu beribadah seolah-olah melihat Allah. Rasulullah tak sebut terus sifatnya. Maksudnya dia punya mustalahat, dia punya pengertian, dia punya definisi. Suka hati awak nak letak apa, tapi isinya, intinya, kamu beribadah seolah-olah melihat Allah. Kalau kita tengok dalam ilmu tasawuf, inilah bentuknya. Dalam ilmu tasawuf, kita mengetahui tentang kandungan-kandungan agama. Kulitnya, luarnya, olahlah kamu sendiri nak buat apa pun. Subhanallah. Contohnya, redha dengan ketentuan. Jadi para ulama definisikan apakah itu maksudnya, ini apakah dia, begitu, begini dan sebagainya. Ini namanya ilmu tasawuf. Subhanallah. Sebab itulah ilmu tasawuf, kalau tuan-tuan tengok, dia agak pelik sikit. Kalau ilmu fiqh, kitab yang rendah nipis, makin tinggi kitabnya makin tebal. Betul tak? Betul tak? Ini kalau kita mengaji pondok, sedarlah benda ni. Bila kita ngaji kitab yang rendah, contohnya Safinatun Najah ataupun Risalatul Jami'ah ataupun karangan Habib Umar Zakhiratul Musyarrafah, dia nipis saja, tak lebih daripada 10 ke 20 muka surat. Tapi bila masuk kepada minhaj, masuk kepada kitab-kitab umdah dan sebagainya, jadi tebal kitabnya. Tapi bila kita ini membaca kitab tasawuf rendahnya tebal. Kitab tasawuf awal-awalnya kita baca, sebagai contoh, subhanallah, yang kita selalu baca, subhanallah, Sabilul Muhtadin, tebal kitabnya. Kitab apa lagi yang kita selalu baca, Ihya Ulumuddin, tebal kitabnya. Ihya Ulumuddin tu tebal kitab. Tapi makin tinggi level kitab dalam tasawuf, makin nipis.
kitab yang tertinggi dalam tasawuf adalah hikam. Pernah tengok tak kitab hikam tebal? Mana ada kitab hikam tebal? Kitab hikam semuanya nipis. Rasa-rasanya kitab hikam yang agak tebal iaitu Ibnu Athaillah aja. Kitab hikam Imam Abdullah Alwi Al-Haddad nipis sahaja. Kitab hikam para a'immah yang lain nipis sahaja. Kita mungkin sangkakan Ibnu Athaillah saja yang ada kitab hikam, tapi sebenarnya semua ulama yang menulis dan juga berbicara di dalam ilmu tasawuf akan ada kitab hikam. Merupakan kitab yang paling tinggi level. Dahsyatnya dekat Malaysia ni, surau-suraunya para asatidzah mengajar kitab hikam, tu yang dahsyat. Mungkin semua dekat surau tu level duduk atas angin katnya. Tinggi sangat kitab tu sebenarnya tuan-tuan. Kitab hikam ni sangat tinggi, dia punya level dia. Memanglah kitabnya nipis, tapi satu hikmah tu boleh dipecahkan pada 1001 makna. Kerana apa? Ilmu itu dia hanya meletakkan suatu kunci saja. Bila terbuka kunci itu, maka kita akan faham hakikatnya yang banyak. Dia punya kaedahnya seperti mana yang disebutkan oleh Sayyidina Ali. Ada suatu perkataan yang para sahabat tak faham. Jumpa Sayyidina Ali, Sayyidina Ali sebut satu saja perkataan, terus dia faham habis tentang perkataan tu. Dia boleh syarahkan dalam bahasa yang berlainan, dalam pengertian yang berlainan, dalam istilah yang berlainan, berbeza-beza, dan juga pelbagai cara, pelbagai bentuk daripada perkataan yang sama. Oh, dahsyat. Apa kata Sayyidina Ali? Idza kushifal ghita mazdattal yaqin. Katanya sini, wahai sahabat, maksudnya kalau tersingkap sahaja penutup. Sayyidina Ali dia ambil cawan. Kata, bayangkan ini dalam ni ada isi, wahai tuan-tuan. Sayyidina Ali kata, idza kushifal ghita, kalaulah tersingkap sahaja tutup ini, mazdattal yaqin, maka kamu akan bertambah keyakinan. Orang tu dengan izin Allah terus faham habis tentang ilmu tasawuf dan hakikat. Allahu Akbar. Subhanallah. Jadi ilmu tentang tasawuf, dia ilmu yang hanya meletakkan pada kita suatu kata kunci saja. Dia punya hakikatnya sangat luas dan sangat-sangat pelbagai, yang dapat diselami dan juga diamalkan oleh kita semua. Tapi perkara ini sangat-sangat perkara yang sangat-sangat jauh untuk kita capai. Cukup kita ambil daripada kata-kata para ulama terdahulu akan apakah hikmah-hikmahnya. Sebab dia tidak akan tiba-tiba je kita dapat faham benda tu, melainkan kita ni yang pertama ada memiliki asas dan juga suatu latihan di dalam ilmu yang mendalam. Yang kedua, hati kita juga bersih. Tidak ada memandang kepada sesuatu itu mulia melainkan kerana Allah. Tidak ada melihat sesuatu itu adalah hina melainkan kalaulah penghinaan kepada Allah dan sebagainya. Maka subhanallah, ini adalah ilmu dalam tasawuf. Bila Rasulullah letakkan di dalam sebuah hadis, anta abudallaha ka'annaka tarahu, kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihatnya. Para ulama bila dengar saja kalimah ini terus letakkan ini maksudnya adalah yang dikatakan musyahadah. Inilah namanya musyahadah. Daripada kalimah musyahadah tu terbukalah banyak daripada ruang dan juga banyak daripada istilah-istilah di dalam ilmu berkenaan dengan darajat musyahadah. Daripada situlah terkembang dan juga subhanallah menjadi terasas suatu keilmuan yang sangat lebar dan sangat banyak, yang dinamakan oleh para ulama sebagai tasawuf. Ada yang namakan sebagai ilmu hakikat, ada yang menyebutkan sebagai ilmu akhlak dan sebagainya. Akhlak itu daripada khuluq,
Dan khuluq itu daripada khalaqa itu kejadian. Hadirin yang dirahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudiannya yang akhirnya lelaki itu bertanya pada Rasulullah, akhbirni 'anis sa'ah. Kata Rasulullah, aku tidak tahu. Maksudnya bila berlaku hari kiamat, Rasulullah kata aku tak tahu. Tidak ada satu pun jalan untuk kita ini mendedahkan ataupun untuk kita ini mengetahui bilakah berlaku hari kiamat. Setiap daripada perkataan di dalam Al-Quran, semuanya menyatakan bahawasanya hari kiamat itu adalah pada pengetahuan Allah. Tidak ada satu pun perkataan di dalam Al-Quran mengatakan kiamat itu berlaku waktu bila. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan petanda sahaja bila berlaku kiamat. Yang pertama kata Rasulullah, kiamat berlaku hari Jumaat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu hari yang kelebihannya lebih baik daripada 2 hari raya, Aidul Fitri, Aidul Adha, lebih baik daripada 2 hari raya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu adalah hari Jumaat. Kerana apa? Rasulullah mengatakan fihi khuliqa Adam, padanya diciptakan Nabi Adam. Wa fihi adkhalahul jannah, pada hari Jumaat juga Nabi Adam dimasukkan ke dalam syurga. Wa fihi ahbatahu ilal ard, pada hari Jumaat juga Nabi Adam dijatuhkan ke dunia. Wa fihi tuqamus sa'ah, dan padanya tertegak berlakunya hari kiamat, kata Rasulullah. 4 perkara. Yang pertama, Nabi Adam jadi diciptakan pada hari Jumaat. Yang kedua, Nabi Adam masuk ke dalam syurga pada hari Jumaat. Yang ketiga, Nabi Adam keluar daripada syurga, jatuh ke dunia hari Jumaat. Yang keempat, berlaku kiamat juga pada hari Jumaat. Ini adalah ibarat suatu soalan jawapan yang bocor. Bila berlaku hari kiamat? Hari Jumaat. Jumaat bila? Wallahu a'lam. Tidak ada jawapan yang dipastikan oleh Nabi Muhammad bilakah Jumaat yang berlaku hari kiamat. Menyebabkan semua daripada tumbuh-tumbuhan, haiwan-haiwan, bila sampai hari Jumaat bertambah tasbih, melainkan manusia saja. Manusia bila sampai hari Jumaat tak bertambah tasbihnya. Kita sampai hari Jumaat, mudah-mudahan kita tambahkan kita punya tasbih, kita tambahkan kita punya salawat dan salam, kita tambahkan kita punya bacaan Al-Quran. Ada 6 surah yang kita ini boleh perbanyakkan di dalam hari Jumaat. 6 surah. Kalau kita ni rajin baca 6 sekali. Apakah dia? Yang pertama, surah Al-Kahfi, ini semua orang tahu. Yang kedua, surah Al-Munafiqun. Yang ketiga, surah Al-Mu'minun. Yang keempat, surah Al-Waqi'ah. Yang kelima, surah Al-Mulk. Yang keenam, surah Al-Insan. 6 surah ni semuanya adalah diharuskan dan juga sunnah kalau kita baca pada hari Jumaat. Sama ada kita nak bahagi-bahagikan, Jumaat minggu ni baca surah ni, Jumaat minggu depan baca surah tu, boleh. Ataupun kita nak satu hari Jumaat kita baca semua surah habis. Subhanallah. Semua 6 surah. Ada juga ulama yang letak kepada 7, iaitu surah Yasin, juga dibaca pada hari Jumaat. Tapi para ulama tidak mengkhususkan Yasin pada hari Jumaat. Kerana apa? Mereka tiap-tiap hari baca Yasin lepas subuh. Kami dekat Yaman menuntut ilmu, tiap-tiap kali lepas subuh baca Yasin. Sampai-sampai Yasin tu kita terhafal. Bukan nak hafal pun, terhafal. Pasal tiap-tiap hari baca.
Sampaikan kalau kita tak tengok pun, subhanallah, kita tak lihat kepada Al-Quran pun boleh hafal, alhamdulillah. Pasal apa? Tiap-tiap hari baca benda yang sama. Surah Yasin, setiap kali waktu subuh macam ini, baca surah Yasin. Sebelum daripada mula tazkirah, mula kelas, dan juga sebelum mula apa-apa aktiviti. Sampaikan kalau hari tu cuti sekalipun, lepas subuh, subhanallah, habis wirid, doa, imam lepas salat, kita duduk ramai-ramai di antara kita. Sebab apa? Kita punya masjid dekat sana, masjid kita, orang ramai pun masuk, orang luar semua masuk. Jadi orang luar tak ada ikutlah program kita punya ma'had. Program ma'had kita orang luar tak ikut. Jadi bila dah habis sahaja semua daripada berjamaah solat, berwirid dan juga berdoa, tempat kami juga banyak macam-macam fahaman. Ada yang fahaman salafi, ada yang fahaman syi'i. Solat dalam masjid yang sama, habis solat je subhanallah separuh keluar, dah semuanya fahamannya salafi. Apa fahaman salafi macam mana? Fahaman salafi, wirid sendiri-sendiri lepas solat, tak berjamaah. Itu salafi. Kalau wahabi, terus tak payah wirid. Ni dahsyat ni. Betul tak? Salafi bagus lagi sebenarnya, sebab dia daripada salaf, daripada para sahabat, iaitu lepas solat wirid sendiri-sendiri. Yang adanya cuma 3 kali saja subhanallah. Subhanallah, 3 kali saja istighfar. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Dah terus bersurai. Ini salafi. Kerana apa? Mereka tetap berwirid, tapi wirid sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri punya wirid. Tak kacau orang lain. Tu tak ada masalah lah. Tak ada masalah. Datang fahaman baru, guna fiqh mazhab Albani punya, lepas solat langsung tak ada wirid dah. Ini lagi dahsyat ni. Ni fahaman Al-Wahabi lah ni. Ada orang kata Wahabi tu salafi. Tak, lain. Salafi dia itu ikut sungguh-sungguh sunnah pada asas. Tambah tak, tolak tak. Tapi kalau Wahabi ikut suka dia. Kan? Ikut suka dia. Rasa dia seronok nak buat, dia buat. Rasa dia nak tinggal, dia tinggal. Tak ikut langsung. Sampaikan nas yang sahih boleh didaifkan kalau perkara itu tak sesuai dengan mereka punya kehendak. Astaghfirullahalazim. Hadirin dan rahmati disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kami ini kelompok sufiyah, iaitu kelompok yang bertasawuf. Orang yang bertasawuf ini, dia sentiasa mewujudkan unsur-unsur kerjasama dalam ibadah. Kalau wirid sama-sama, kalau doa sama-sama, semua sama-sama. Subhanallah. Sentiasa mewujudkan kerjasama di dalam ibadah. Sampaikan kebanyakan solat sunat juga didirikan secara berjamaah. Contohnya solat qiyam berjamaah, solat sunat tasbih berjamaah. Sedangkan kita sebenarnya kalau kita tengok dalam mana-mana pun, solat sunat tasbih tak perlu berjamaah. Tapi mengikut daripada ajaran guru yang bertasawuf, tidak pernah mereka dirikan solat sunat tasbih secara bersendirian, mesti berjamaah. Pasal apa? Melihat atas keperluan dan juga melihat di atas kepentingan individu apabila berjamaah. Kalau kita solat seorang-seorang, rasa-rasanya tasbih tu sepatutnya 10 je, tapi jadi sampai 15, jadi sampai 24 kali sekali. Pasal apa? Dah ke belum? Subhanallah, alhamdulillah. Dah berapa pula? Subhanallah. Lama-lamanya jadi lebih pula. Betul tak? Tapi kalau kita berjamaah, jadi kesedemikian, tak jadi. Subhanallah, tak jadi begitu. Allahu Akbar. Hadirin dan rahmati disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tiap kali lepas subuh kami baca surah Yasin. Maksudnya bila sampai hari Jumaat, bacaan surah Yasin itu macam bacaan rutin hari-harian, termasuk dengan 6 surah yang lain ditambah pada hari Jumaat. Jadi kita duduk hari Jumaat tu, tak ada kelas lepas subuh. Hari lepas subuh cuti hari Jumaat. Pasal apa?
nak baca 6 surah ni. Habis 6 surah isyraq. Habis isyraq, sembahyang solat sunat 2 rakaat, subhanallah, terus sarapan. Kalau hari yang lain kan kita baca surah Yasin, ada waktu lagi. Jadi adalah kelas, adalah pembelajaran halaqah-halaqah. Maka subhanallah, itu adalah perkara yang dikatakan di dalam bab ini, dalam bab tasawuf. Hadirin yang dirahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, bila lelaki tersebut bertanyakan kepada Rasulullah, akhbirni an amaratiha, wahai Rasulullah, beritahu aku apakah petanda-petanda hari kiamat. Cuba kita perhatikan, apa yang Rasulullah beritahu tu bukan petanda hari kiamat, tetapi suatu perumpamaan dan juga suatu rumus, ibarat kata kunci, ibarat suatu simbol yang merujuk kepada petanda hari kiamat yang sangat banyak. Bila dikatakan, beritahu aku wahai Muhammad apakah petanda-petanda hari kiamat, Rasulullah beritahu tentang 2 perkara, sedangkan petanda hari kiamat itu sangat banyak. Rasulullah tak ada sebut pun Dajjal, Dukhan, Dabbah, Al-Mahdi dan sebagainya, tak ada. Sedangkan ini adalah hadis asas daripada ilmu agama. Rasulullah mengatakan, antalidal amatu rabbataha, seorang wanita melahirkan anak jadi tuan. Maksudnya, kiaskanlah kamu kepada semua petanda yang merujuk kepadanya. Wa antara huffatal uratal alata ri'a asya yatatawaluna fil bunyan, dan kamu itu melihat orang yang berkaki ayam, bertelanjang, tidak ada duit, mengembala kambing, berlumba-lumba dalam pembangunan. Maksudnya semua petanda hari kiamat yang merujuk kepada istilah ini, maka itulah dia. Kalau rukun Islam, Rasulullah terus sebut rukun Islam yang benda. Kalau tentang iman, Rasulullah terus sebut iman itu apa benda. Tapi bila sampai kepada ilmu tasawuf agak berkias, tapi masih lagi pada perkara yang ianya dapat ditujukan. Tetapi bila sampai pada ilmu ini, tidak lagi langsung merujuk kepada yang ditujukan, malahan Rasulullah SAW sebutkan dia punya simbol saja, contoh saja. Subhanallah. Terus qiyas habis untuk daripada semua perkara-perkara petanda hari kiamat, memberikan makna petanda hari kiamat tidak ada suatu ketentuan dan ketetapan yang telah pun diletakkan dalam agama yang ianya memang tepat, tidak ada. Contoh, bila kita katakan berlakunya kemunculan Al-Mahdi, siapa Al-Mahdi? Tak tahu. Bila kemunculannya? Tak tahu. Tempat kemunculannya, kata Rasulullah SAW, di antara rukun dan maqam, di antara rukun Yamani dan maqam Ibrahim, Ka'batul Musyarrafah. Walau bagaimanapun, di manakah sudutnya? Tak tahu. Sudutnya di antara rukun Yamani dan juga maqam Ibrahim. Ada juga yang mengatakan rukun Hajar Aswad dan juga maqam Ibrahim. Adakah tempat itu, tempat tu agak besar dan besar lebar, di mana sudutnya? Sudut mana? Sudut sini ke sudut sana ke? Pun tak tahu juga. Subhanallah. Dan Imam Al-Mahdi, siapakah tenteranya, siapakah pembantunya, pun tak dapat dipastikan juga. Kerana apa? Ilmu ini hanya membicarakan tentang rumus ataupun kata kunci berkenaan dengan semua petanda-petanda yang dipelajari. Hadirin yang dirahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita ini sangat-sangat tenat dan juga sangat-sangat struggle untuk membina suatu keharmonian di dalam sistem kekeluargaan. Suami tak tahu tanggungjawabnya sebagai suami. Isteri abaikan tanggungjawab daripada tanggungjawab isteri. Anak-anak tidak taat kepada ibu dan bapa. Ibu bapa gagal mendidik anak-anak.
Jadi institusi kekeluargaan di zaman sekarang di antara suami dan isteri, ibu bapa dan anak-anak bercelaru. Sedangkan kalau kita lihat kadang-kadang bukannya mereka itu keluarga yang tidak terpelajar. Kadang-kadang mereka itu ada kelulusan yang tinggi, ada kerjaya yang hebat, tapi dalam bentuk kekeluargaan adalah kekeluargaan yang goyah. Dalam bentuk kekeluargaan semuanya nafsi-nafsi. Aku pakai duit aku, engkau pakai duit engkau. Aku buat kerja aku, engkau buat kerja engkau. Sampaikan kita ni dah keliru di akhir zaman ini. Kita dah keliru dah. Tanggungjawab lelaki dengan tanggungjawab perempuan. Semua perkara subhanallah kalau boleh dia adalah tanggungjawab lelaki. Betul ke? Salah juga. Pasal semua para sahabat subhanallah, semua para sahabat, kadang-kadang kita lihat mana ada yang lakukan perkara tersebut, melainkan Rasulullah buat kerana atas dasar rasa peri kemanusiaan dan belas kasihan, kasih sayang kepada isteri. Tapi para sahabat tidak melakukan, Rasulullah tidak marah. Bukan kewajipan. Subhanallah. Tetapi bila sampai ke zaman sekarang, subhanallah, kita mengatakan semua tanggungjawab rumah tangga adalah pada suami. Begitu juga kita, subhanallah, orang suami-suami semuanya melepaskan tangan kepada isteri pula. Sampaikan ada suami yang diistilahkan sebagai biawak hidup. Kalau kita difaham apa maksudnya. Duduk terbongkang kat rumah, makan suap, berak cebok, minta maaf bahasanya, duit pun bini yang carikan. Ini namanya biawak hidup orang kata. Kan, bela biawak hidup kat rumah. Baik bela kucing hidup, cantik juga, ada manfaat. Biawak tak ada manfaatnya. Kalau kata biawak Komodo dragon tu bahaya. Iguana cantik sikit. Ni tak tahulah biawak yang mana satu ni. Biawak parit katnya. Hadirin yang dirahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ada yang sampai sedemikian. Begitu lelaki tersebut merasakan dia tidak ada tanggungjawab dalam rumah tangga. Astaghfirullahalazim. Dan ini banyak berlaku, bukan sedikit. Yang dah dilaporkan, yang dah kita tahu pun dah banyak, yang kita tak tahu lagi banyak. Pasal bukan semua perempuan bercerita. Bukan semua perempuan dia nak bagi tahu hal suaminya pada orang lain. Yang dah porak-peranda bercerai-berai, yang kita nampak pun dah banyak. Yang masih lagi kekal, yang masih bertahan pun masih banyak. Allahu Akbar. Ada suami macam biawak hidup, tapi isterinya masih lagi pertahankan. Tak jadi masalah besar dia punya pahala, tapi tanggungjawab telah pun terabai. Hadirin yang dirahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita lihat, bila Rasulullah ditanya tentang petanda hari kiamat, kita nampak macam ada dua sudut. Yang pertama, Rasulullah sebut tentang ibu dan anak, iaitu kekeluargaan. Dan kita kiaskan dengan zaman sekarang, apa dah berlaku dengan kekeluargaan Islam. Kekeluargaan di dalam Islam subhanallah bercelaru. Allahu Akbar, astaghfirullahalazim. Sekarang ni kalau kita ini lihat dalam dunia hiburan, para artis, mereka ini bercerai-berai. Astaghfirullahalazim. Menuntut sana, menuntut sini, mahkamah sana, mahkamah sini. Sebenarnya mereka ini melambangkan pada environment dan juga situasi persekitaran semasa di zaman tersebut. Subhanallah. Nak tahu dunia tu macam mana, tengoklah para artis, kan? Dunia zaman tu. Hadirin yang dirahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cuba tengok kita zaman dulu-dulu. Zaman dulu-dulu, artis zaman dulu-dulu, subhanallah, mana ada yang kita tengok mereka tu, subhanallah, kalau ada pun secara baiklah, tak adalah nak gaduh-gaduh sangat.
Hadirin yang dirahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana di zaman dulu kalau kita tengok penghibur-penghibur tu banyak sangat kontroversinya. Dulu penghibur mana ada banyaknya kontroversi. Kalau perempuan dulu betul lah pakai kebaya, tapi mana ada couple dengan sana, couple dengan sini, skandal sana, skandal sini. Zaman sekarang ni artis-artis, penghibur-penghibur ni kadang-kadang pakai je hijab, jilbab, tapi macam-macam ceritanya. Subhanallah. Hadirin yang dirahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, nak dikatakan dalam bab kekeluargaan umat Muhammad akan mengalami suatu ujian besar. Ujian yang besar dalam kekeluargaan. Dia bukannya ujian yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada sesuatu keluarga saja, tapi dia adalah ujian yang berbentuk zaman. Sampai suatu zaman kita pasti akan terkena ujian dalam bentuk kekeluargaan. Sekarang ini muncul pula suatu isu yang namanya isu penyondol. Isu penyondol ni, minta maaf kalau orang pakcik-pakcik tak faham. Penyondol tu benda, orang dulu kata kayu tiga, kan? Suami isteri harmoni saja, tiba-tiba ada perempuan lain ngorat suami orang. Yang pertamanya kalau dia kahwin, alhamdulillah, tak namalah penyondol lagi, tak kisahlah siapa ngorat siapa. Betul tak? Laki ngorat perempuan ke, perempuan ngorat laki ke, kalau akhirnya ke jenjang pelamin, bernikah, tak ada jadi masalah. Yang jadi masalahnya, wal'iyadzubillah, dia berskandal. Skandal ni iaitu berhubungan sulit tanpa ikatan yang sah dan haram di dalam syarak. Astaghfirullahalazim. Ni zaman sekarang orang istilahkan dalam di dalam media sosial sekarang namanya penyondol perempuan tu. Perempuan ngorat laki orang ni namanya penyondol. Kalau laki ngorat isteri orang, tak tahulah penyondol ke penyedok ke, tak tahulah, wallahu a'lam kan. Astaghfirullahalazim. Tapi perempuan ngorat laki orang tu belum berat sangat. Sebab apa, laki tu kalau baru seorang isterinya, dia boleh kahwin lagi. Betul tak? Tapi kalau lelaki ngorat isteri orang ni berat sangat ni. Pasal apa? Wanita tu kalau kenal lelaki lain selain suaminya, dia mana boleh kahwin lagi. Dan dia juga tak boleh tuntut cerai pada suaminya hanya semata-mata dia suka lelaki lain. Wanita haram tuntut cerai kalau lelaki tu kufur. Apa maksud kufur? 3 perkara. Nafkahnya dia jaga. Yang kedua, dia mendidik anak dan isterinya. Yang ketiga, dia tidak mengabaikan ataupun mencederakan ataupun tidak melepas tangan soal nafkah dan juga perkara-perkara yang lain. 3 perkara. Kalau suami tu masih lagi subhanallah bagi nafkah, masih mendidik anak dan isteri dan tidak mencederakan, tidak melakukan perkara yang tidak senonoh dengan isteri dan anak-anak, maka lelaki ini kufur. Maksud kufur tu sempurna dia punya keadaan. Isteri jadi tak sayang ke, jadi benci dengan suami ke, haram tuntut cerai. Kalaupun diluluskan oleh mahkamah syar'iyah, oleh hakim, isteri itu berdosa besar. Astaghfirullahalazim. Tak kisah macam mana pun. Subhanallah. Tidak ada sebab. Kalaulah si suami itu, contoh si suami itu kahwin lagi, kalau suami itu kufur, masih beri nafkah, masih lagi mendidik anak dan isteri, menggauli mereka dengan baik, tidak marah, tidak menggunakan pukulan, tidak kasar, walaupun suami itu kahwin lagi, isteri tak ada hak nak tuntut cerai. Disebabkan suami kahwin lagi. Kahwin lagi berdosa ke?
Tak dosa. Tapi bagi orang sekarang, kahwin lagi tu berdosa lah. Bagi orang perempuan zaman sekarang. Subhanallah. Sebenarnya kefahaman ini pun kegagalan dalam didikan kekeluargaan. Subhanallah. Tengok cerita sinetron Indonesia. Anehnya mereka ni, suaminya tu tak apa je, bersekedudukan dengan perempuan lain, no problem bagi mereka. Dalam kefahaman kita daripada cerita sinetron tu lah, kita tak tahulah realiti dekat sana macam mana. Contohlah, dalam satu rumah ada suami, ada isteri dan juga ada pembantu rumah, bibi. Tiba-tiba isterinya balik rumah, tengok suaminya sedang bersekedudukan dengan pembantu rumah, no problem. Tiba-tiba satu hari suaminya nak kahwin pula, nak bernikah, ini pula yang ditentang. Astaghfirullahalazim. Suami buat benda haram, redha. Bila nak menikah, nak halalkan, ditentang. Terbalik benda ni. Astaghfirullahalazim. Maksudnya dia tak kisah pun suaminya buat benda yang haram, tapi kalaulah nikah, jangan, aku seorang saja isterinya. Astaghfirullahalazim. Hadirin yang dirahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini adalah suatu fenomena yang kita lihat merujuk kepada kegagalan didikan dan kecelaruan pada institusi kekeluargaan. Suami isteri, ibu bapa, anak-anak dan sebagainya. Ibu bapa dan anak-anak, isunya telah pun terdahulu. Kalau kita tengok isu dulu-dulu, isu anak hantar ibu bapa ke rumah orang-orang tua. Salah bagi kita menganggap anak-anak menghantar ibu bapa ke rumah orang tua adalah anak derhaka. Ini salah. Pandangan yang tak tepat. Kalau anak tu adalah anak yang sibuk bekerja, kalau dia duduk dengan ibu bapanya pun ibu bapanya terabai, dia berdosa. Anak tu berdosa. Jadi dia ambil solusi, hantar ibu bapanya ke rumah orang-orang tua. Dia dapat pahala dan dia bayar. Bukan guna duit mak bapak dia pun, guna duit dia lah. Kan? Tak berdosa. Yang berdosanya apa benda? Dia ada kemampuan nak jaga, waktu pun banyak dan dia tidak sibuk dengan kerja, tetapi rasa ibu bapanya seperti mana mengganggu kehidupan dia. Hantar ibu bapa pergi ke rumah orang-orang tua. Yang ini anak derhaka betul. Kalau setakat hantar orang tua ataupun ibu bapa ke rumah orang-orang tua, dia bukan anak derhaka lagi. Kadang-kadang anak tu tidak mahu ibu bapanya terabai. Cuba lihat apabila ibu bapa yang dihantar ke rumah orang-orang tua di zaman sekarang, apa yang sudah jadi kepada mereka. Kadang-kadang, bukan kadang-kadang, selalunya diabaikan. Anak bila hantar saja seolah-olah lepas tangan. Dah tak ada lagi dah kunjungi ibu bapa, dah tak ada lagi dah nak ziarah dan sebagainya. Ini anak derhaka betul. Tapi pada hakikat sebetulnya, hakikat sebenar-benarnya, kalau anak tu anak yang soleh, anak yang soleh, ada kemampuan, tapi tak ada waktu nak tengok ibu bapanya sentiasa. Ibu bapanya pula sakit, subhanallah. Sebagai contoh, tak mampu berjalan, tak mampu cebok dan sebagainya. Yang dia bukannya geli, bukannya dia itu tak mau luruskan ibu bapa, malah dia boleh buat, tapi tak ada masa. Kalau dia buat, terlepaslah meeting dia. Kalau dia buat, terlepaslah kerja dia, tertangguhlah pendapatan dia. 5-6 bulan tak ada duit. Macam mana? Subhanallah. Ada jenis kerja, dia berdasarkan dia punya reputasi daripada meeting yang dia hadiri. Ada ni reputasi dia. Satu meeting dia tak datang, kena fine, potong duit gaji. Cuba bayangkan, kalau kita ni, subhanallah, nak harapkan seorang anak jaga kita. Kita kata tinggalkan kau punya kerja. Nanti bila dia kesusahan, tidak ada pendapatan, dia juga yang kita ini akan kata, apalah kau ni, duit pun tak ada. Betul tak? Maka subhanallah,
Anak yang soleh, dia akan cari tempat yang selesa, cari suatu institusi untuk menjaga ibu bapanya. Dalam masa yang sama, tiap-tiap hari dia kunjungi, bawa hadiah. Tiap-tiap hari dia pergi lihat orang tuanya, ambil, bawa pergi jalan-jalan, bawa pergi makan-makan. Ini anak yang soleh. Lihat apa perkembangan ibu bapanya, apa keperluannya, apa ibu bapanya perlu dekat rumah orang-orang tua. Tiap-tiap hari dijenguk. Kalau tidak mampu, contohnya outstation dan sebagainya, seminggu sekali datang. Ataupun kalau outstation, lepas daripada dia kembali daripada tugasannya, terus datang kunjungi ibu bapanya, bawa hadiah. Subhanallah, bawa makanan. Ini anak yang soleh. Subhanallah, anak yang solehah. Bukan kata kalau anak tu hantar je ibu bapanya ke rumah orang-orang tua, terus jadi anak derhaka. Tidak sebenarnya. Subhanallah. Kalaulah betul-betul lah, kalau orang tu memang betul-betul hantar orang tua ataupun ibu bapa pergi rumah orang-orang tua, automatik anak derhaka, maka rumah orang-orang tua tu haram diadakan. Buat apa diadakan kalau begitu? Menggalakkan anak jadi derhaka, betul tak? Tapi dia adalah atas dasar kebajikan. Atas dasar kebajikan, maksudnya bukannya salah kalau hantar orang tua pergi ke rumah orang tua. Bukan kita nak hina mereka, tidak. Bukan bila kita kata hantar ibu bapa pergi rumah orang tua menghina ibu bapa, tidak. Mungkin ibu bapa tu tak suka. Samalah macam kita ni hantar anak pergi sekolah. Kali pertama hantar anak pergi sekolah pun anak tu tak suka, betul tak? Subhanallah. Sama juga, adakah ibu bapa yang hantar anak pergi sekolah dinamakan ibu bapa tidak bertanggungjawab, tak didik anak-anak? Tidak juga, betul tak? Sama jugalah konsepnya. Subhanallah. Jadi ini semuanya yang kita lihat dalam kehidupan sekarang dah berlaku, dan dia adalah sendi-sendi kehidupan yang sangat penting berbentuk kekeluargaan. Dan juga sendi kehidupan yang berbentuk kekeluargaan ini solusinya cuma satu sahaja, iaitu pendidikan. Satu sahaja, iaitu pendidikan tentang tanggungjawab dan juga kesedaran. Bapa tahu apa tanggungjawabnya sebagai seorang bapa. Dalam masa yang sama juga tahu tanggungjawabnya sebagai seorang suami ke atas isterinya. Sama juga isteri tahu tanggungjawab dia ke atas suaminya, apakah dia. Dalam masa yang sama, dia tahu juga apa tanggungjawabnya sebagai seorang ibu. Anak-anak tahu tanggungjawab mereka ke atas ibu bapanya. Dalam masa yang sama, mereka juga tahu tanggungjawab mereka sebagai seorang hamba. Kalau setiap daripada sendi-sendi kekeluargaan, bapa, ibu, anak-anak dan sebagainya melaksanakan tugasannya, melaksanakan peranannya, tak perlulah kelulusan yang tinggi, keluarga itu akan harmoni. Subhanallah. Guru kami mengatakan, kategori manakah keluarga yang dapat dinamakan dengan keluarga yang berjaya? Kategori manakah yang boleh kita ini letakkan untuk menamakan, untuk melayakkan keluarga itu keluarga yang berjaya? Dengan apa? Dengan bapaknya ada kelulusan tinggi, ada gaji yang besar, anaknya pun ada kelulusan tinggi, ada pendapatan yang selesa, isterinya pun, ibunya pun ada kelulusan yang tinggi, ada duit belanja yang banyak. Kalau semuanya ada kelulusan yang tinggi dan ada pendapatan yang selesa, belum tentu keluarga itu keluarga yang berjaya. Apa maksud keluarga yang berjaya? Bila setiap daripada individu dalam kekeluargaan memainkan peranannya. Tak perlu tinggi-tinggi apa namanya kelulusan. Biarpun anak tu gagal SPM sekalipun, gagal SPM, PT3 gagal, subhanallah, tapi dia tahu peranannya sebagai seorang anak dan dia laksanakan, maka berjayalah kekeluargaan tersebut.
Allahu Akbar. Bapanya walaupun penoreh getah, walaupun pekebun kecil, walaupun peniaga-peniaga kecil tepi jalan dan sebagainya, ataupun zaman sekarang ini bapa itu adalah pegawai keselamatan, jaga ataupun sebagainya, gajinya kecil, tetapi dia menjalankan peranannya sebagai suami dan sebagai bapa dengan betul, maka kekeluargaan itu akan berjaya. Tak perlu kelulusan yang tinggi. Dan keluarga yang gagal macam mana? Adakah keluarga yang gagal tu bapaknya kena minum arak, main judi, anaknya kena berzina, contohlah? Tidak. Cukup kekeluargaan yang gagal apabila masing-masing buat hal sendiri. Dah keluarga tu gagal. Bapa guna gaji sendiri, guna kedudukan sendiri, guna barang-barang sendiri, hiduplah kamu sendiri-sendiri. Ibu guna gaji sendiri, guna pendapatan sendiri, dengan barang-barang kemas, barang-barang makeup sendiri, tak guna duit suami pun, hidup sendiri-sendiri. Anak pun hidup sendiri-sendiri. Keluarga ini kekeluargaan yang gagal. Keluarga yang gagal bukannya nak tunggu keluarga tu gaduh ke ataupun buat maksiat ke, ini memang dah gagal lah, confirm gagal. Tetapi itu kalau dah melarat. Awalnya macam mana? Awalnya apabila setiap daripada individu dalam kekeluargaan mengatakan nafsi, nafsi, aku buat kerja aku, kau buat kerja kau. Keluarga itu keluarga yang gagal. Tak payahlah keluarga gagal tu nak kena minum arak, main judi, berzina lagi. Tak ada. Subhanallah. Ada orang duit banyak duit, tapi bapa subhanallah pergi langgan pelacur. Ada. Ibunya pula, alah biarlah dia, itu duit dia. Yang penting dia tak kacau aku punya barang kemas, dia tak kacau aku punya pendapatan, dia tak ambil aku punya harta. Ini adalah keluarga yang gagal. Anak-anak pula subhanallah, tak kisah nak berpesta, nak berparti, itu duit kau, tak kisah. Keluarga ni gagal. Mulanya daripada mana? Mulanya daripada masing-masing buat hal sendiri. Ada duit sendiri, ada tempat sendiri, ada kenderaan sendiri, ada kehidupan sendiri. Ibu, bapa, anak-anak buat hal masing-masing. Ini adalah keluarga yang gagal. Berapa banyak keluarga yang kaya raya bentuknya macam ini? Maksudnya duit itu hanya menggagalkan mereka punya kekeluargaan. Lelaki perlu ada haimanah. Apa maksud haimanah? Sifat menguasai dalam rumah tangga. Hilang sifat haimanah bagi lelaki, maksudnya hilang saja kekuasaan bagi lelaki dalam rumah tangga, maka rumah tangga tu hilang keberkatan dan tak akan ada mawaddah dan rahmah lagi. Subhanallah. Sama ada kekuatan lelaki tu, penguasaan dalam rumah tangga tu adalah penguasaan daripada sudut peribadi. Ada lelaki dengan peribadinya pun dia dapat memberikan suatu arahan dan didikan dengan sempurna. Kan? Suami ni dia tak ada duit yang banyak, dia tak ada duit banyak dan dia tak ada pendapatan yang besar, tetapi isteri dan anaknya taat pada perintah dia. Kerana apa? Dia adalah seorang lelaki yang baik, dia adalah seorang lelaki yang menjalankan tanggungjawab, dia adalah seorang lelaki yang tidak mengabaikan dia punya tanggungjawab, dan dia adalah seorang lelaki yang lemah lembut, yang memberikan kasih sayang. Maka isterinya walaupun terpaksa keluarkan duit untuk rumah tangga, anaknya pun terpaksa cari nafkah, bantu bapanya, tetap juga keluarga tu mawaddah kalaulah suami ada haimanah. Maksudnya ada sifat kontrol, ataupun kontrol kasar sangat bunyinya, menguasai rumah tangga. Isteri taat perintah suami, anak taat perintah bapa, maka jadilah keluarga itu berkat. Tapi kalau lelaki hilang haimanah,
hilang sifat menguasai dalam rumah tangga, waktu itulah hilang semua keberkatan dalam rumah tangga. Isteri tak taat lagi perintah suami, anak-anak tak mau dengar lagi cakap bapa, maka hilang keberkatan dan tidak akan ada lagi mawaddah dan rahmah. Tak ada lagi dah. Berapa ramai dalam kekeluargaan Islam hidup dalam sebuah rumah, suami dan isteri keluar pintu depan, suami keluar pintu depan, masuk pintu depan, isteri keluar pintu belakang, masuk pintu belakang, tak bertegur siapa dalam rumah. Berapa ramai? Berapa ramai? Jadi suami isteri sekadar duduk sembumbung, tapi perhubungan batinnya sudah pun hilang, tak ada lagi dah. Jangan ingat kita ni perhubungan batin tu adalah hubungan sulit. Tidak. Hubungan sulit senang. Awak dengan orang kamu benci pun, perempuan tu kamu tak suka, baru kenal pun boleh jadi. Kamu boleh mengawan dengan dia, minta maaf dengan bahasanya. Tapi perhubungan batin, iaitu mawaddah, rahmah, rasa cinta, rasa sayang tu, subhanallah, kalau tak wujud, wal'iyadu billah, minta maaf nak cakap, perhubungannya ibarat perhubungan haiwan. Haiwan, waktu dia buat perhubungan, ada cinta ke di antara mereka? Tak ada, sama. Astaghfirullahalazim. Subhanallah, astaghfirullahalazim. Rasa macam memerlukannya, cari isteri. Lepas tu dah biar. Sama juga dengan isteri. Subhanallah. Rasa memerlukan, cari suami. Lepas tu dah, aku keluar pintu belakang, masuk pintu belakang, kau keluar pintu depan, masuk pintu depan. Cukup. Berapa ramai dalam rumah tangga yang macam ini sebenarnya. Subhanallah. Nampak macam harmoni, tetapi mawaddah dengan rahmah telah pun ditarik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi suami, dia ada sifat menguasai dalam rumah tangga dengan peribadi. Yang pertama, ini susah nak terjadi melainkan zaman dahulu lah. Zaman dahulu ataupun datuk nenek kita tengok begitu. Allahu Akbar. Tapi zaman sekarang dah tak ada lagi dah sifat haimanah dengan peribadi. Sifat lelaki menguasai kekeluargaan dengan peribadinya dah tak ada lagi dah sekarang. Sekarang ni yang wujud, lelaki menguasai rumah tangga dengan keuangan. Bila rumah tu suaminya yang belikan, bil elektrik, bil api suami yang bayar, perabot-perabot dalam rumah semuanya suami yang beli, yuran-yuran anak sekolah suami yang bayar, alat-alat makeup, alat-alat solat isteri suami yang belikan, makanan-makanan dalam rumah suami yang sediakan. Pada waktu itu barulah setiap daripada anggota keluarga, isteri ke, anak-anak ke, siapa ke, tak boleh nak melawan kata-kata suami. Pasal apa? Dah nak buat macam mana, semua benda pun dia yang tanggung, betul tak? Tapi zaman sekarang, cuba bayangkan, suami duduk rumah tu sewa, isteri yang bayar. Cuba bayangkan, isteri tu dengan mudahnya boleh menengking suami. Katanya rumah ni pun aku yang bayar. Betul tak? Maksudnya apa? Hilang haimanah, hilang sifat menguasai seorang lelaki. Kalaulah isteri itu bukan isteri solehah sekalipun, sekurang-kurangnya dia merasakan, aku ni duduk dalam rumah suami aku yang beli, takkan aku nak apa-apa, takkan, betul tak? Sebab itulah subhanallah, pentingnya lelaki memiliki pendapatan yang dapat cover ahli keluarganya. Kalau tidak ada, pastikan kamu didik anak dan isteri jadi anak dan isteri yang solehin. Mereka sedar siapa mereka. Subhanallah. Sebab apa? Suami tidak mampu tanggung keperluan isteri, tak nama suami yang dayuth. Inilah dia hikmah dalam agama. Suami tak dapat tanggung keperluan isteri dan anak-anak dengan sempurna, maksudnya perlu ambil bantuan, perlu pinjaman dan sebagainya, tak nama suami dayuth. Tapi suami yang dayuth adalah suami yang membiarkan anak dan isterinya melakukan kemaksiatan, tak ditegur, tak diajar. Subhanallah. Astaghfirullahaladzim. Sekarang ni berapa ramai orang memberikan suatu
apa namanya, memberikan suatu gambaran suami dayus tu adalah suami yang tak mampu tanggung anak dan isteri dengan pendapatan. Berapa ramai? Katanya suami, kamu kalau tidak beri isteri kamu tempat yang selesa, kamu dayus. Siapa yang ajar ni? Agama ke ataupun pemikiran kita? Kalau begitu Rasulullah SAW tu dayus. Kerana apa? Bila sampai ke kota Madinah, Rasulullah SAW menumpang dekat rumah Sufyan Ats-Tsauri, dekat rumah, subhanallah, yang dikatakan Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari menumpang rumah Abu Ayyub Al-Ansari dekat kota Madinah. Dan Rasulullah tak mampu pun nak bayar duit sewa ke apa ke orang tu. Kalaulah situasi sekarang, anak dan isteri Rasulullah tu boleh saja cakap, wahai bapakku, tak naklah aku hidup dengan kamu, rumah pun tak dapat nak sediakan. Ni anak kalau zaman sekarang habis. Subhanallah. Saya kenal seorang lelaki umur 50-an, umur masuk 70-an. Katanya, ustaz, saya dulu banyak duit, saya kahwin 3 orang perempuan. Saya kahwin tu bukan sebab saya sayangkan sangat isteri kedua dengan isteri ketiga. Isteri pertama memang atas dasar cinta lah. Biasalah tu kan, bercinta pada muda, lepas tu kahwin. Isteri kedua dengan isteri yang ketiga bukan atas dasar cinta pun, atas dasar nak menunjuk yang aku kaya. Macam tu. Atas dasar nak tunjuk yang aku ni mampu, yang saya ni mampu, ustaz, katanya. Kahwin, diberikan hikmah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dia jatuh sakit. Ada beberapa syarikat, dia ada syarikat, Masya Allah. Katanya satu hari, tahun 80-an ni, tahun 80-an, tahun 80-an dululah, satu hari dalam poket saya kalau tak ada RM2,000, saya gelisah, ustaz. Setiap hari mesti RM2,000 dalam poket. Kan, kita RM2,000 dalam bank, dia RM2,000 dalam poket. Dahsyat tak orang macam ni kan? Kita ni zaman sekarang 2,000 pendapatan dekat dalam bank, itu simpanan kita. Dalam poket RM20 je, nak buat beli sarapan nanti. Betul tak? Betul tak? Katanya ustaz, dia kata tahun 80-an tahu, kalau sekarang hantar RM20,000 dalam poket saya, tak ada cash, RM2,000. Saya sangat gelisah, takut tak hidup hari itu. Maksudnya dia tu kaya. Kaya sungguh. Diberilah isterinya kemewahan dan sebagainya. Bila dia jatuh sakit, 2 syarikat dia terpaksa ditutup sebab tak mampu nak mengendalikan. Katanya, ustaz, saya masih lagi ada duit, cuma dah kurang itu saja. Bukannya kelaparan pun, masih lagi dapat makan makanan yang mewah-mewah. Kalaulah pendapatan yang sebelum tu saya dapat RM20,000 sebulan, mungkinlah bila saya jatuh sakit pendapatan saya jadi RM5,000 sebulan. Itu saja. Isteri kedua saya, isteri ketiga saya tinggalkan saya, tak mau jaga saya, dan juga minta cerai. Subhanallah, mereka tu minta cerai, minta harta sepencarian, tuntut itu, tuntut ini. Sudah-sudahnya saya tinggal sehelai sepinggang, ustaz. Isteri yang pertama yang saya hampir-hampir abaikan, dia yang terima saya. Subhanallah. Jadi pengajaran lelaki. Subhanallah, pengajaran. Nak kahwin ramai bukan sebab nak tunjuk yang kita ni handsome ke, nak yang kita ni kaya ke, tak, bukan. Atas dasar kita ingin mendidik dan kita ini ingin bertanggungjawab, itu lebih baik. Hadirin yang dirahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi perempuan pun sama juga, wahai wanita. Jangan ingat kahwin dengan laki yang kaya tu kamu akan hidup senang. Berapa ramai perempuan lakinya kaya, 1 bulan keluarkan nafkah 500 pun tak nak untuk isteri. Berapa ramai? Subhanallah, ramai. Yang pendapatan 200,000 sebulan, yang pendapatan 500,000 sebulan, 1,5 juta pendapatan dalam sebulan. Nak keluarkan duit, isteri belanja dalam sebulan 500 pun sangat-sangat taik hidung mesin, bahasa Melayunya. Kan? Sangat-sangat kedekut. Berapa ramai? Astaghfirullahalazim.
Jadi wahai wanita, jangan ingat kahwin dengan lelaki kaya tu kamu akan jadi kaya. Kadang-kadang selalunya orang yang kaya itulah yang paling kedekutnya. Astaghfirullahaladzim. Lebih baik wanita pilih suami yang pendapatannya sederhana tapi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak kedekut. Bayangkan kalaulah suami kan, rasa-rasanya rata-ratanya orang macam kita ni dapat gaji 4,000, 3,000 bagi kat isteri, betul tak? Kan? Kita ni subhanallah keluarkan nafkah untuk isteri berapa sebulan? 1,500. Rasanya lebih. Kan? Subhanallah. Pendapatan kita berapa? Kadang-kadang 2,000, kadang-kadang 3,000 je. Itu saja subhanallah. Tapi banyak kita beri pada isteri kita. Kerana apa? Bukan sebab kita kaya, sebab kita ini merasa tanggungjawab. Jadi tak perlu suami kaya, wahai puan-puan di belakang sana. Tak perlu. Yang perlu suami bertanggungjawab. Kalau dia bertanggungjawab, dia dapat sedikit, dia akan berilah kamu sedikit yang dia ada. Kalau dia dapat banyak, dia akan berilah sebanyak-banyak mana yang dia ada juga. Buat apa kalau pendapatan banyak tapi sedikit nak bagi kat isteri pun berkira. Itu pun minta balasan. Untuk apa? Wal'iyadzubillah. Belum diuji dengan kemiskinan, belum diuji dengan kesusahan, sudah pun menunjukkan sifat tamak dan juga sifat kedekut kepada ahli keluarga. Ini adalah lelaki yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Hadirin yang dirahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi lelaki itu ada sifat menguasai rumah tangga dengan dua perkara. Yang pertama dengan peribadi. Kalau kita ni peribadinya kuat, kita punya personality kita, dan juga kita memiliki suatu syakhsiah yang kuat sampai ditaati oleh isteri dan juga sampai disayangi oleh anak-anak, maka dapat menguasai rumah tangga dengan kita punya peribadi walaupun pendapatan tak mencukupi dan sebagainya. Ini susah nak berlaku tapi boleh berlaku di antara kita. Yang kedua pula, sifat haimanah dengan keuangan. Suami perlukan perkara ini. Suami perlu benda ni. Kereta dia yang bayar, elektrik dia yang bayar, air dia yang bayar. Semuanya adalah atas dasar dia punya pendapatan. Menyebabkan isteri kalau dia nak derhaka sekalipun, dia terfikir, kalau aku derhaka pun semuanya suami aku punya. Betul tak? Subhanallah. Hadirin yang dirahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi terpaksa taat, tak jadi masalah. Isteri walaupun terpaksa taat, dia dapat juga dididik. Kerana apa? Kerana ada sifat haimanah suami, ada sifat menguasai. Yang berlaku di zaman sekarang ini adalah suami bapa hilang sifat menguasai dalam rumah tangga. Jadilah macam mana yang kita lihat di zaman sekarang. Subhanallah. Hadirin yang dirahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Memang wajarlah semua kegagalan rumah tangga disalahkan kepada lelaki. Kerana punca kegagalan rumah tangga kerana hilangnya sifat penguasaan dalam rumah tangga oleh lelaki. Hadirin yang dirahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, petanda hari kiamat ini adalah benda yang dikatakan suatu yang remeh dan simple, tapi sebenarnya disebabkan inilah menyebabkan kita akan terpedaya dengan manusia yang durjana, iaitu fitnah Dajjal di akhir zaman. Bayangkan Rasulullah berikan satu keadaan, isteri minta izin kat suami nak pergi belajar dengan Dajjal di akhir zaman. Anak-anak tinggalkan rumahnya tanpa izin ibu bapanya, nak pergi menuntut ilmu konon-konon dengan Dajjal. Apa maksudnya ini? Hilang sifat kekeluargaan. Jadi kalau sifat kekeluargaan masih lagi kuat, masih lagi kukuh, insya-Allah kita tak akan terkena fitnah Dajjal. Hadirin yang dirahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita sentiasa berada dalam keadaan dalam keadaan kebaikan. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkan dosa kami dan jauhkanlah kami daripada fitnah di akhir zaman. Ya Allah, ya Tuhan kami, keluarkan kami daripada segala kesempitan, daripada segala kesusahan,
dan berikanlah kami rezeki yang melimpah ruah dan pendapatan yang banyak untuk kami dapat menghulurkan dan memberi sebanyak-banyaknya ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Minta maaf kalau ada salah kata, tutur bicara, terkasar bahasa, ada tersinggung mana-mana pihak yang berada di dalam surau An-Nur ini. أقول قولي هذا لي ولكم وبالله التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.